Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita tafsir surah Hud. Surah Hud iaitulah surah yang ke-11, juzuk yang ke-12. Sambungan kita iaitu bermula dari ayat 50 baru sampai kepada kisah Nabi Hud alaihi salam yang dinamakan surah ini dengan surah Hud. Daripada ayat 50 hingga 60 insya-Allah kita baca pagi ini. Episod orang panggil kisah yang kedua dalam surah ini. Kisah yang pertama kita dah selesai, iaitulah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita pindah pula kepada kisah Nabi Hud. Mari kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasan insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Balik kepada ayat 50. Wa ila 'adin akhahum huda. Wa ila 'adin, dan kepada kaum Ad. Nama kaum tu, kaum Ad. Kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Jadi saudara di sini kata ulama tafsir ukhwatun nasab, saudara keturunan. Maknanya puak-puak Nabi Hud ni daripada kabilah Ad. Ada yang kita bincang lepas, saudara tu saudara dari sudut keimanan. Ia ni saudara nasab, fin nasabi, dari sudut nasab. Kita kena ingatlah, ada saudara nasab, ada saudara iman. Tapi saudara nasab dia putus, saudara iman tak akan putus sampai ke syurga. Tengok nota di bawah. Mulai dari ayat ini, ayat 50 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya. Dari peristiwa inilah surah yang ke-11 ini dinamakan surah Hud, perihal Nabi Hud alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kisah Nabi Hud ni Allah Ta'ala telah sebut dalam suratul A'raf bi uslubin wa nazmin akhar, dengan gaya penceritaan yang lain. Dan mengikut ahli sejarah, wa kana Hud
Nabi Hud ini adalah merupakan nabi yang pertama man takallama bil arabiyyati min zurriyyati Nuh. Nabi yang bercakap bahasa Arab dari keturunan Nabi Nuh. Dia ni Arab. Kita bagi dekat itu maknanya sudah pembahagi Arab, Afrika, Negro dan orang putih, orang hitam ada belakang. Kemudian jatuh ke kaum Ad. Nabi Hud ini bercakap Arab. Wa fi iradi hadhihi al-qissah, Allah Taala bawa mari selepas daripada Nabi Nuh, kisah yang kedua ini kaum Nabi Hud, sebab penceritaan dia, kisah dia lebih kurang, iaitu Allah Taala hantar Nabi Hud untuk menyampaikan dakwah dan tanggungjawab kepada kaumnya, dan kaumnya pula menolak dakwah Nabi Hud. Berakhirnya episod kisah mereka dengan selamatnya orang mukminin dan binasa puak kafir. Dia lebih kurang dengan Nabi Nuh. Ini cerita Hud. Di mana penduduk negeri kaum Ad ini, tengok nota di bawah ada, insya-Allah. Nota di 349 itu. Dalam kitab kita ni, alhamdulillah, walaupun ringkas pimpinan, tapi dia ada maklumat. Maka kata di para ulama, nasab di sini keturunan, akhu di sini, saudara di sini keturunan. Mereka tinggal di mana? Di Al-Ahqaf, Syamal Hadramaut. Satu kumpulan yang kuat, gagah perkasa, dan dia punya kehidupan dia tanaman dan juga ternakan. Baik, kita balik kepada ayat kita. Wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, itu dakwah dia panggil, berkata kepada kaum dia, tanda para jemaah sekalian, ini adalah merupakan dakwah ataupun taklif, isu yang disampaikan kepadanya. Yang pertama tauhid. Tulis, ada 4 perkara di sini atau 3 perkara dakwah arahan Nabi Hud kepada kaum Ad. Yang pertama, letak nombor ini. Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Ini dia panggil dakwah tauhid. Dakwah apa ni? Tauhid. Semua nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, dakwah mereka paksikan tauhid, mengesahkan Allah azza wa jalla. Sebenarnya tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji bagi kamu selain daripadanya. Lain pada Allah tak ada. Berhala kau berapa berhak membuat tu, kahuplah kau tu. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah azza wa jalla. Puak-puakmu ni duk reka-reka, muftarun ay kazibuna ala Allah. Mu duduk main, duduk buat dusta, bohong terhadap Allah azza wa jalla. Tengok nota 348, yakni mengada-ngadakan, mereka-rekakan apa yang kamu sembah dari makhluk-makhluk yang tidak akan dapat menolong kamu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dia tak boleh nak tolong siapa, nak tolong dia sendiri pun tak boleh. Dia tokok kayu bergerak pun tidak, kan? Itu cerita setengah daripada sahabat yang masuk Islam tu. Dia kata dia sedih, dia reka-reka Tuhan, duk puja, duk gosok, mari anyi cang kecil atas pala itu berhala. Dia kata ni bukan Tuhan, masuk Islam dia. Maknanya alah, anjing ke kucing ke mari nak kencing pun boleh, Tuhan berapa lagu tu. Patut kita percaya dia boleh bantu orang lain. Hayat lagi tak boleh. Allahu akbar.
percaya nak tolong diri sendiri pun tak boleh nak tolong orang lain. Allah, jangan memandukan akal, kata orang. Jangan membodohkan akal sendiri. Lah. Itu satu dakwah tauhid. Apa dia? Dakwah dianya nak cerita kepada kaum dia bahawa dia ni ajak kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia isytihar awal-awal lagi, aku bukan penunggang agama, mencari makan dengan agama ni tak, tapi mencari keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki dengan agama yang aku bawa. Tengok. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Allahu Akbar. Ini dia kata, dan wahai kaumku, Nabi Hud isytihar awal, dia ini pendakwah bebas, bukan mencari makan dengan kerja dakwah. Wahai kaumku, tengok bahasa dia sangat lembut. Ya qaumi, ya qaumi. Sebab apa? Gaya bahasa nak menjinakkan pendengar. Kalau kata, hei bahasa kapi, siapa dia nak bagi dengar ceramah kita? Lagi ada kasar dia ni, kata kapi kita. Ya kaum, anak beranak, wahai keluargaku, wahai masyarakatku, wahai kapuk. Jadi berasa dekat kita dengan orang yang dipanggil di dakwah tu. Tengok bahasa. Wahai kaumku, tiadalah aku meminta sebarang upah daripada kamu tentang ajaran yang aku sampaikan itu. Ini timbullah masalah kan. Aku tak minta upah. La as'alukum alaihi ajra, bukan nak minta upah, bukan minta ganti rugi, bukan minta apa-apa dengan kamu. Upahku hanyalah dari Allah yang menjadikan daku. Allah, dia guna pendekatan allazi fatarani, yang menciptakan aku, Tuhan itu. Maka mengapa kamu tidak mau menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran? Mu ada otak ke? Bila kita kata ada otak, ada akal. Bila ada akal, berfikirlah. Logik ke benda-benda kayu, batu, hayawan ni jadi Tuhan? Zaman kita hari ni pula pergi duduk main dengan gosok-gosok batai kayu keramat lah, kubur keramat, tongkat sakti, kayu tasbih pelik-pelik. Ini permainan-permainan yang la yuhmadu uqba. Kalau tidak disekat, tidak diberi kepahaman kepada masyarakat, maka dia akan terjebak dengan benda khurafat peringkat awalnya. Daripada khurafat, dia pergi jauh lebih jauh, membawa kepada kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu sangat berbahaya. Jadi permainan-permainan macam ni perlu dimaklumkan, diberitahu kepada masyarakat, sangat berbahaya. Permulaan katanya api yang besar itu daripada sebatai mancing yang kecil, kan? Banjir yang besar daripada titisan hujan yang kecil. Mana berkumpul besar. Sama jugalah perbuatan syirik ni, dia mari daripada khurafat, bidah, benda-benda yang karut-karut ni kecil-kecil, kemudian dia taraqqa, naik tahap demi tahap, akhir pergi kepada perkara yang sangat dahsyat. Baiklah, Nabi Hud cerita kepada kaum dia, aku bukan minta upah. Dakwah aku bukan cari makan, dakwah aku menyampaikan kebenaran. Jadi timbul hari ni masalah ni. Ada orang duk tular. Masyarakat ni berehilah, suka sangat nak tular benda kecil. Dan ada orang atas WhatsApp, kau ustaz, berapa harga bayar apa ni? Bayar anak dia nak mengaji Quran. Berapa bayar? Ustaz kata RM30. Oh, mahalnya. Mengaji Quran pun RM30 dah. Dia kata, jadi orang buat bandingan Quran dengan tuition. Anak nak periksa, bayar mahal boleh, Quran tak boleh. Kita kata ustaz tu bukannya bayar harga dia, bayar Quran. Harga dia mari, minyak motosikal dia, masa dia. Dia bagi masa dia sejam sehari, setengah jam sehari kepada anak kita. Kalau dia pergi buat kerja lain menyaku, boleh lah. Jadi kita kena nilai lah, dia bukannya ambil bayar Quran. Jadi kita pun rasa kadang-kadang masyarakat tidak seimbang cara dia berfikir, kan? Tak seimbang.
Jadi ustaz-ustaz yang mukhlisin, yang boleh samah seria kata orang, oh ni pakat duk tular. Kalau nak tular nu, hak ustaz sungguh nu, nak mari ceramah, nak bayar 5,000 10,000. Tu boleh kita tularkan. Sebab kalau mai 5,000 10,000 nak mai kuliah ni, matilah majlis ilmu atas dunia ni. Tapi ramai lagi ustaz-ustaz yang tak ada apa pun. Dia mengajar lillahi ta'ala, orang bagi duit RM10, RM20, minyak motosikal dia ambil. Kan? Kita kata biarlah kita seimbang dalam berfikir. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dia isytihar awal lagi, saya bukan ambil duit. Ada juga orang ustaz-ustaz kaya dia tak ambil duit pun. Dia pergi kuliah, orang bagi duit dia tak ambil. Masuk tabur masjid dia. Alhamdulillah. Kita kata jazahumullahu khairan. Baik. Itu yang pertama, dakwah tauhid mengisytiharkan tidak ada bayaran. Kemudian dakwah yang kedua, tanda. Apa dia ke taklif yang kedua yang dia ajar kepada kaum dia, ayat 52 ni. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Dia panggil istighfar. Istighfar ni arahan yang kedua. Istighfar, minta ampun. Thumma tubu ilaih, itu yang ketiga. Kemudian kembalilah taat kepadanya, yakni bertaubat. Istighfar, minta ampun, kemudian taubat. Kita dah bincang dalam siri lain lepas, kenapa dia mula istighfar, kemudian dia mari dengan kalimah summa. Summa ni kalau dalam bahasa Arab dia panggil tartib. Taubat kemudian. Itu bahasa summa. Summa dengan mana? Kemudian. Istighfar kemudian taubat. Para ulama tadabbur dia kata sebab kita ni kena mula dengan mulut dulu. Mula dengan mulut dulu, kemudian diikuti dengan perbuatan. Astaghfirullah, atub ilaika ya Allah, aku taubat dah, tak mau. Summa, kemudian diikuti dengan tindakan, menyesal, berazam tak mau buat lagi dosa ini, hantar balik barang orang, itu dia panggil taubat. Jadi kita fahamlah bahawa taubat ni iaitu kembali, tinggalkan benda yang karut. Itu dia panggil taubat. Maka ayat yang kedua ini mengarahkan kepada kita, ya qaumi istaghfiru rabbakum. Hei kaumku, mintalah perlindungan, Allah Ta'ala tutup dosa-dosa kamu yang lalu. Dan Allah Ta'ala tidak ambil lagi memaafkan kesalahan kita. Kemudian kita taubat untuk yang seterusnya. Itu dia panggil taubat yang akan datang. Menyesal yang telah lepas. Kita tak menyesal lepas depan, menyesalnya yang lepas. Allah, sesal aku, astaghfirullahalazim, ruginya umur kita tak buat ibadat belum ni. Malunya aku nak bertemu dengan Tuhan, terjebak dengan dosa mungkar dulu, zaman-zaman muda dulu, zaman Gedeber dulu, zaman Samsung dulu kan. Jadi itu dia panggil penyesalan. Maka taubat, kita tinggalkan benda yang lepas dan berazam untuk tidak melakukan perbuatan ini yang akan datang. Itu dia panggil taubat. Kalau cukup 3 syarat ini, apa dia kamu dapat? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, supaya Allah menghantarkan kepada kamu hujan yang lebat. Hujan ni sumber air, dia duduk pada pasir pun dia ni. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, serta menambahkan kamu kekuatan, disapin kekuatan kamu yang sedia ada. Puak kaum A ni kaum kuat besar dia. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dan terus melakukan dosa. Jangan. Tengok nota di bawah panjang 349. Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaumnya, nama kaum Ad, penduduk negeri Al-Ahqaf.
Di mana Ahqaf ni? Di selatan semenanjung tanah Arab, dekat dengan Hadramaut, orang panggil Yaman. Yaman. Al-Ahqaf ni kalau tengok dalam peta Arab Saudi sekarang dia panggil Rubu'ul Khali, padang pasir kosong, tak ada benda. Itu dia panggil padang pasir. Al-Ahqaf, mereka hidup sebagai kaum tani yang mempunyai kebun-kebun ladang yang luas, dan mereka pula terkenal sebagai satu kaum yang kuat, gagah perkasa. Kuat. Sebagai penduduk negeri yang kering kontan, maka hujan adalah menjadi sebesar-besar rahmat bagi mereka. Sebab itulah Nabi Hud AS menyeru mereka beriman, istighfar dan taubat, dan jangan mereka menyembah dan jangan mereka menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Mana tauhid, istighfar, taubat. Semoga Allah menurunkan hujan lebat kepada mereka dan menambahkan kekuatan mereka yang sedia ada untuk menentang pencerobohan musuh, tetapi mereka tetap kufur, lalu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka kufur, lalu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tengok, insya-Allah kita baca ayat ni sampai binasa, sampai habis episod ni secara ringkasnya, insya-Allah. Itulah dia panggil sinopsis ataupun ringkasan cerita kaum Ad. Bila Nabi Hud dakwah iman, istighfar, taubat, jawab lalu buat dia, geng-geng kepala pengak dia jawab dah. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinah wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin. Perangai tolong buat kafir ni. Mereka berkata, wahai Hud, engkau tidak membawakan kepada kami sebarang keterangan yang membuktikan kebenaranmu. Tak ada keterangan lagi. Allahu Akbar. Dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu. Apa mu ni Hud? Dan kami tidak sekali-kali percaya kepada kamu. Abilah, di mana dia balas balik. Yang pertama dia kata mu tak ada hujah. Satu. Yang kedua, dia akan berpegang dengan adab tradisi. Yang ini bahaya juga ni. Tak boleh tinggal hak ni. Jadi adab budaya masyarakat dah ni. Kalau ada ginilah budaya kita. Ni buat-buat ni pun sama juga. Buat kapi zaman dulu pun tak boleh tinggal otak nenek kita ni. Kita kena jangan ikut perangai mereka. Dan kata putus, wa ma nahnu laka bimu'minin, kami tak beriman denganmu. Tak usah duk buat lah. Tengok jawapan dia lagi. Tak percaya, jawapan dia lagi yang ke ayat 54. Apa dia nak jawab? In naqulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu' qala inni ushhidu Allah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Dia jawab, kami hanya boleh berkata bahawa setengah daripada Tuhan-Tuhan kami telah mengenakanmu dengan suatu penyakit gila. Masya Allah. Hud, mu ni boleh jadi kena penyakit gila ni sebab duk lari kita daripada sembah Tuhan. Jadi seolah-olah Nabi Hud tu kena tulah kepada berhala dia tu. Masya Allah, percaya dia. Sebab tu dia boleh percaya, sebab dia yakin dengan apa yang dia buat. Ni ada satu kumpulan ajaran sesat ni. Kumpulan dia ni kalau siapa lari tinggal kumpulan dia ni, mati.
Oh, tu dia nah. Dia akan rampah pisah anak dan isteri dan sebagainya. Dahsyat. Allahu Akbar. Dia kata apa? Mu ni Hud kena nyakit gila ni. Sial. Orang tua kata, tulah. Sebab duduk derhaka ke Tuhan kita. Masya Allah. Mu duduk lari ibadat dia, mu jadi gini ni. Oh, jadi sewi tak betul ni. Maka Nabi Hud menjawab. Nabi Hud pun jawab lah. Dia kena gini jawab. Sesungguhnya aku menyuruh Allah menjadi saksi tentang kebenaranku. Dan kamu juga saksikanlah bahawa aku bersih dari dosa perbuatan syirik kamu. Musaksilah. Aku tak terlibat, aku tak terjebak, aku tidak bersekongkol dengan perbuatan syirik kamu. Tak. Tengok ayat 55. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Nabi Hud kata apa? Musaksilah bahawa aku bersih dari dosa perbuatan syirik kamu. Apa dia dosa kamu? Menyembah yang lain dari Allah. Aku lepas diri, tak terlibat. Maka rancangkanlah tipu helah kamu sekalian terhadapku. Buatlah muna buat apa? Aku ada Tuhan. Kemudian jalankan terus. Janganlah kamu berikan tempoh kepadaku mempertahankan diri. Janganlah kamu beri tempoh. Maknanya tak usah duduk itulah. Aku tak takut apa pun. Tak usah duduk memikir panjang, kan? Maka Nabi Hud berdoa, mengisytiharkan akidah dia. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Kerana sesungguhnya, tengok Nabi Hud istiharlah, aku tak takut dengan gertakan kamu, dengan ugutan kamu. Kenapa? Kerana sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakkaltu ala Allah, aku bergantung dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhanku dan Tuhan kamu. Kita ni kalau kita boleh letak sini, kita tak takut dalam ke makhluk, kan? Walaupun tak takut, langkah berhati-hati kena ada. Ni setengah orang duk bercakap hari ni, jangan duk takut ke kawit, lama jadi syirik. Kuat juga ayat tu. Kita bukan takut jadi syirik, kita kata itu nafiru min qadarillah ila qadarillah. Duk main gosok batai kayu itu tak syirik, kan? Jadi ini bahaya perbuatan semikian. Gosok batai kayu itu khurafat. Jadi kita kena seimbanglah bercakap. Kalau kita tak reti, tanya orang pandai dalam bab-bab benda-benda kesihatan, benda macam ni. Baiklah. Nabi Hud kata apa? Aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Tiadalah suatu pun yang dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi, semua melainkan semua Allah Ta'ala jualah yang menguasainya. Tuhan belakang. Di awal surah dulu pun kita dah bincang apa dia? Semua wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang atas muka bumi ini Tuhan jamin rezeki. Wa ya'lamu, Tuhan tahu mana dia duduk. Atas pokok, atas bukit, dalam kayu, di bawah dasar laut, semuanya sampai rezeki kepada mereka. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus. Tengok nota di bawah 350, yakni Allah Ta'ala tetap menjalankan keadilannya, memberi pertolongan kepada yang benar dan menyeksakan yang bersalah,
Oleh itu aku tidak gentar kepada segala tipu daya dan ancaman kamu. Tak gentar. Mari. Mau lawan? Kita lawan. Takut apa? Tengok ayat 57. Allah, mana tak takut? Di antara doa Nabi kita ajar, iaitulah doa ketika kita nak tidur. Allahumma rabbas samawati sab, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim, Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqul habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Itu permukaan kita puji Allah. Kemudian doanya, a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhizun bi nasiyatihi. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada segala kejahatan. Semua benda duduk di bawah kuasamu, jaga dia. Jadi kalau benda tu di bawah kuasamu, takut apa aku ya bila kita berlindung dengan Allah. Itu maksud bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tuan-tuan, bacaan ini ada dalam kitab kita perisai Muslim. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqri. Ya Allah, bebaskan kami daripada hutang-hutang. Nak tidur mikir kau hutang, dan kayakan kami daripada sifat kefakiran, duk minta-minta dengan orang. Cantik ni doa ni, akhrajahu Muslim. Tuan-tuan tengok dalam kitab kita, nama dia perisai Muslim, kan? Ada doa ni, alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada ayat 57. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Dalam hal itu, jika kamu membelakangkan juga seruanku, tak mau ikut, maka tidak akan menjadi perkara kepadaku. Tak ada hal bagi saya, kerana aku telah sampaikan kepada kamu apa yang telah diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan kepadanya. Aku dah menjalankan tugas menyampaikan kepada kamu. Mutakhirah, kamu punya pasal. Dan Tuhanku akan menggantikan kamu dengan suatu kaum yang lain setelah kamu dibinasakan. Tunggulah. Dan kamu tidak akan dapat membahayakannya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku amat mengawal serta mengawas akan tiap-tiap sesuatu. Jadi ini ayat menyebut kepada kita tentang apa? Tentang kekuatan jiwa kita duduk di mana? Duduk di pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk mikir dengan tentera saja. Berapa ramai orang, negara kita hebat, alat senjata cukup, kita punya alat canggih-canggih belaka. Tapi waktu perang, kapal terbang, nak terbang tak boleh, terlupa anak kunci. Nak kata apa? Mana anak kunci? Hilang. Dah, kapal terbang tu buat apa? Tolak masuk dalam sungai, buat sarang udang. Dia apa? Kita kena bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Baik, habislah perbalahan dengan Nabi Hud dengan kaum Ad sudah tamat. Episod dia apa jadi? Ini bahasa Al-Quran, dia tak cakap panjang. Mari kita pergi ayat 58. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh. Lawa punya lawa, inilah putusan. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Nabi Hud beserta dengan umatnya yang beriman. Itulah masir, kesudahan puak-puak kafir, binasa habis, orang beriman akan menang. Menang dengan apa?
dengan rahmat daripada kami, dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras. Apa dia azab keras tu? Tengok nota di bawah, nota 351. Dalam suratul Ahqaf, suratul Al-Haqqah, surah yang ke-69 ayat 6 dan 7, ada diterangkan jenis azab yang telah menimpa kaum Ad itu, iaitu mereka dibinasakan dengan angin ribut yang menyerang daerah mereka selama 7 malam 8 hari, sehingga mereka punah ranah, habis. Terbalik habis, apa ni, tepak-tepak dia bergonjah habis. Jangan duduk buat besar lah puakmu. Sekali tu awak mari tak meninggal bakar, kata orang. Tak meninggal bakar. Baiklah. Ayat 59. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Dan itulah peristiwa kaum Ad. Mereka mengingkari ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, serta mereka menderhakakan kepada rasul-rasulnya. Tengok nota di bawah tu. Yang derhaka tu Nabi Hud seorang je. Tapi kenapa Allah guna perkataan di sini rusul, wa asaw rusulahu? Kalau orang belajar bahasa Arab, rasul tu seorang, rusul jamak. Jamak dia panggil, dalam kaedah bahasa nahwu dia panggil jamak. Kenapa Allah kata memberhaka rasul-rasul sedangkan Nabi Hud seorang? Tengok nota di bawah. Ini penjelasan. Sungguh pun hanya seorang rasul yang diutus pada mereka, Nabi Hud alaihi salam, tetapi perbuatan mereka menderhaka kepadanya bermakna menderhaka kepada rasul-rasul yang lain, kerana agama Allah yang disampaikan oleh pesuruh-pesuruh Allah itu semenjak Nabi Adam sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang satu, iaitu agama tauhid. Jadi kalau siapa dia derhaka seorang rasul, bermakna dia derhaka semua sekali. Ingat baik. Sebab itulah ana kata matematik akidah 6 tolak 1 kosong. Bukan 6 tolak 1 5. Matematik akidah 6 tolak 1 kosong. Saya beriman semua nabi kecuali Nabi Soleh. Kafir juga. Tak boleh. Main tolak-tolak tak boleh. Dalam bab akhlak kita tak boleh guna kaedah ni. Kita kena guna 100 tolak 1 99. Gitu. Saya ni baik dengan sahabat saya ni kecuali satu masalah je. Saya tak ngam dengan dia. Satu. Ni kita pergi besar 99 jadi kecil. Gelis. Itu dia panggil neraca tidak seimbang. Neraca tidak seimbang. Dalam bab akidah la. Tolak setengah kosong juga. 6 tolak setengah. Contohnya dia kata dia beriman dengan semua kitab kecuali Taurat. Kafir. Tak boleh. Baiklah para jemaah sekalian, kita tamatkan episod cerita Nabi Hud ini dengan ayat yang ke-60. Wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Allahu Akbar. Dan mereka ditimpa laknat yang tidak putus-putus dalam dunia dan pada hari kiamat. Dua-dua kena. Atas dunia gomo dah, bergelempangan mati kering habis dah. Akhirat esok neraka. Ketahuilah sungguhnya kaum itu telah engkarkan Tuhan mereka. Ketahuilah sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi Ad, kaum Hud. Allah Ta'ala guna ni li'adin qaumi Hud, sebab mereka tu anak beranak.
Timbul lagi soalan. Soalan ni kena tanda para jemaah sekalian. Apa bezanya cerita Nabi Nuh semalam? Dia kata anak aku itu ahli. Anak aku tu min ahli, daripada keturunan aku, daripada keluarga aku. Allah nafi. Allah kata innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Jadi katakan kenapa pula di sini Allah gunakan kaum Ad, kaum Hud, nampak ngam. Kenapa dengan dalam cerita Nabi Nuh Allah nafikan anak dia tu daripada dia? Maka para ulama tafsir mengkaji. Dia kata perbezaan dalam masalah ini bahawa Nabi Nuh anak dia tu bukan nafi nasab keturunan, nafi keluarga kamu yang beriman, yang dijanjikan selamat daripada tenggelam. Tapi di sini memang Nabi Hud daripada kaum Ad. Itu maknanya dari sudut nasab anak-anakmu. Sebab apa? Sebab apa? Kata di ulama tadabbur, sebabnya istimalatu qaumi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nak bagi tahu kepada puak Quraisy Mekah, mu ni belajar agak dengan puak-puak kaum Ad. Kaum Ad dengan Mekah tak jauh, sebab dia sempadan. Duduk di Ahqaf, di Yaman dengan Arab, dengan Mekah ni rihlatus syita'i was saif. Mereka duk pergi mari. Mu tengok kan kebinasaan kaum Ad, mu tengok Ad dengan Hud ni anak beranak. Mu Abu Jahal, Abu Lahab, kalau tak dengar kata lawan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam utus aku, mu akan jadi seperti mereka. Maka Allah Taala sebut di sini Ad qaumi Hud wa ila adim akhahum Huda. Maka pertembungan di antara Nabi Nuh dengan anak dia laisa min ahlika, mana bukan daripada ahli keluarga kamu yang beriman. Nafi iman, bukan nafi iman dan nafikan selamat, sebab oleh kerana dia tidak ikut arhamu, dia tidak selamat. Dia termasuk dalam minal mughraqin, daripada orang yang tenggelam. Jadi para jemaah sekalian, kita kalau kita masuk ilmu tadabbur, kita rasa bahagia, kita rasa lebih ceria. Sebab apa? Tengok dalam ayat ini, mu nak suruh Allah Ta'ala hantar mari hujan rahmat, nak suruh aman dunia, nak suruh tu nak ni. Yang pertama sekali beriman, yang kedua istighfar, yang ketiga taubat. Kita mari musim Covid ni, apa yang kita buat untuk Allah Ta'ala angkat segera penyakit kita ni? Apa yang kita buat? Tak kira apa, daripada awal Covid sampai hari ni, duk cari nombor SD, duk kira nak tukar ni, balas orang tua ni orang muda tak habis-habis. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Itu hak peringkat orang-orang kumpulan tertentu. Kumpulan ahli maksiat serupa tu juga. Semalam ada kenyataan daripada PPIM, dia kata 70% industri hiburan merosot rugi dengan sebab Covid mari. Pada itulah awal-awal lagi berlakunya Covid, ada seorang pendakwah ni, dia telah buat satu ucapan syukran corona. Terima kasih kepada Covid. Pasal apa? Dengan memari maksiat hilang. Dengan memari banyak benda yang, tapi kita kena ingat, syukran corona pun berapa ramai dengan sebab Covid ni orang hilang pekerjaan, orang hilang tu orang hilang ni. Bagi kita orang yang ahli masjid ni, berapa ramai juga ahli masjid yang telah hilang daripada masjid dengan sebab corona. Marilah para jemaah sekalian, kita belajar tadabbur daripada kisah Nabi Hud ini, bahawa kita naklah mantapkan iman kita, kembali beristighfar, bersimpuh di hadapan Allah dengan taubat, meninggalkan dosa dan maksiat, tinggalkan perbalahan sama-sama kita dengan orang kafir teman rapat, dengan sahabat kita orang Islam benci macam ulat tai, kata orang. Kenapa sampai begitu sekali? Kenapa sampai begitu sekali? Habis angkat tangan doa nak suruh Tuhan angkat Covid, kita sama kita berkelahi hangit. La haula wala quwata illa billah. Baiklah para jemaah sekalian, kita semua mengharapkan rahmat Allah. Allah kata apa? Allah Ta'ala selamatkan Hud
walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna, dengan rahmat daripada kami. Baiklah, pernah Nabi kita sallallahu bersabda dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kata lan yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannah. Tidak ada seorang pun amalan dia semata-mata memasukkan dia dalam syurga. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, Tuhan sendiri? Nabi kata, wala ana, aku sendiri tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan, illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin illa an yataghammadani Allahu minhu bi fadlin wa rahmatin, kecuali dengan limpahan rahmat kurniaan Allah Azza wa Jalla barulah kita dapat. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu. Insyaallah kita akan masuk dalam ayat yang ke-60, wa ila samuda akhahum salihah. Kita pergi kepada episod Nabi Saleh, kisah yang ketiga dalam surah ini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.